Ta'ala bagi peluang pada kita hidup. Dan peluang hidup ni peluang yang betul-betul atas ihsan Allah. Ya, betul-betul atas rahmat Allah. Sebab nyawa-nyawa ni bukan urusan kita. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Orang mari jumpamu ya Muhammad tanya tentang ruh. Ruh ni gapo benda? Agu mana bentuk ruh? Agu mana cerita dia? Agu mana warna dia? Kau tu gini tanya. Allah Ta'ala royak ke Nabi, royak kau tanya tu, ruh ni urusan Allah, bukan urusanmu. Ruh ni urusan Allah. Siapa kali ni Allah rahsiakan ruh ni gapo benda? Sebab dia urusan Allah. Tuhan nak ui ke, Tuhan nak cabut ke, urusan Allah. Maka kita ni hidup atas ihsan Allah, berhasil Allah. Kalau Allah nak mati kita, tak ada siapa boleh berdoa. Apa-apalah dia mati. Muda-muda lagi mati dah. Tak ada penyakit mati dah. Tak ada gapo mati dah. Ikut Allah lah. Ya. Allah nak cabut nyawa dia, nak kata gapo. Tak boleh nak rayu. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nyawa-nyawa ni Allah kata tidak akan berganjak ke depan sikit, tidak akan undur ke belakang sikit pun. Siapa masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Bila siapa ajal, maka berlaku kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat kita, ni ayat yang biasa kita baca lah pagi ambil subuh ni ambil surah Ar-Rahman, suratul Waqiah, ya. Surah Waqiah ni antara surah yang Nabi suka baca. Ya, surah Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk. Ini surah-surah yang Nabi suka baca. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Waqiah. Waqiah ni gapo dia? Dia kiamat ni ada 99 nama, tak silap kata. Ya. Nama kiamat tu. Yaumul akhirah, yaumus sa'ah, yaumul haqqah, yaumuz zalzalah, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Itu nama-nama hari kiamat. Setiap saat, setiap saat tu ada nama dia. Ya, ada nama dia. Sebagaimana kita, ya, pohon nyo sebatai. Waktu kecil nama lain. Ya, waktu tubik buah kecil ni nama lain. Besar sikit nama lain. Besar sikit hon ni nama purung, hon ni nama sabuk, hon ni nama akar, hon nama batai, hon nama lidi, hon nama daun, hon nama pucuk. Setiap benda tu ada nama-nama dia. Padahal hanya sepokok je. Ya, gitu juga kiamat ni dia proses dia banyak. Daripada mula nak berlaku siapa kita balah di akhirat, masuk syurga, masuk neraka tu ada berpuluh-puluh nama. Jadi di antara nama-nama tu Allah sebut, ya, iaitu nama, ya, Al-Waqiah. Waqiah ni waktu kocok. Kalau benda agak di antara nak gegar, nak jatuh tu, waktu tu. Ya. Baik, iza waqa'atil waqi'ah, bila mana berlaku kiamat, kata Allah. Saat berlaku kiamat tu. Laisa li waqa'atiha kazibah. Waktu tu tak ada siapa yang boleh bohong. Boleh dustakan. Ya, boleh tak percaya. Lah ni belum berlaku, ayo ko. Ya, iyo ko kiamat. Betul ko kiamat. Ya, masing-masing. Orang tak percaya. Ya. Po gani lah, po COVID. Hak tak percaya, paklah ni tak percaya. Ya, hak kita suntik vaksin ni. Hak tak percaya, tak suruh dia tak percaya. Ya, dia kata nak mati, cocok pun mati, tak cocok pun mati. Ya, jadi hak tak percaya. Jadi bila berlaku kena atas dia, Allah dia kata baik cocok lah. Kawan nyesal sungguh tak cocok. Bila kena, tak apalah nak sebutnya. Bila saat berlaku kiamat, Allah kata waktu tu tak ada siapa boleh mendustakan. Tak ada siapa boleh kata tak berlaku. Ya. Khafidatun rafi'atun. Allah kata bila kiamat ni mungkin ingat dia akan berlaku dua kali. Khafidatun rafi'atun. Khafidah ni barang duduk di atas tiba-tiba jatuh berdunyung ke bawah. Rafi'atun barang duduk bawah tiba-tiba naik ke atas. Ya. Makna kiamat ni orang yang duk rasa hebat, rasa mulia, rasa terkenal, nama tu, gelaran tu macam-macam pakak atas dunia ni. Ya, nama Datuk Seri, Tan Seri, Tung, macam-macam nama, hak gelaran. Hak Teku, hak Tuan, hak tu macam-macam gelaran. Ya, buh lah berapa banyak pun penuh dada dengan pingak bagaimana atas dunia. Bagai ni bagai tak laku sing pun di akhirat. Ya. Nabi diri pun Allah Ta'ala bila panggil Nabi, dia tak panggil
dengan gelaran-gelaran, dia panggil apa? Dia panggil nama. Dia panggil dia dengan Allah. Allah panggil, hei hambaku. Ya ibadi, hei hambaku. Nabi Muhammad tu hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Bila duk atas hamba sebutir, tak ada gapo. Pasal apa Allah sebut hamba? Sebab hakikat mu tak ada gapo. Hamba-hamba ni tak ada gapo. Gaji tak ada, elang tak ada, reta tak ada, tanah sekeping tak ada gapo. Tu hamba. Sebab tu dia panggil kita ni hamba. Hei hambaku. Allah bahasa kita ni hamba. Pasal apa? Allah nak ingat ke nak tanam dalam kepala kita, hok ada pada mu ni kan aku wi je. Kalau aku ambil balik tak ada gapo mu ni. Memang hakikat sebenar gitu. Tak ada gapo kita. Kita boleh pegang gerai tanah. Pegang gerai tanah boleh lah. Gijuk jajak, amba nak jual tanah. Gerai ada, tanah tak tahu lagi ada tak ada. Gerai molek, dalam gerai tak ada gapo. Di tu amba ni belah-belah pekan ni. Dia cerita lama-lama cerita dulu. Dia pergi gada pinjam duit marak, buat pergi gerai tanah. Masa tu mudah, ada gerai tanah kat boleh dulu lah pinjam. Pinjam 3,000 je masa tu. Pinjam. Tak usah bayar. Tak bayar. Pegawai marah ni atas surat. Atas surat suruh bayar. Dia tak bayar juga. Atas surat suruh bayar. Tak bayar. Akhir atas notis. Kalau Pak Cik tak bayar juga, tanah ni akan rapah. Tak bayar juga. Akhirnya, kata kalau Pak Cik tak bayar, kita ke bawa ke mahkamah. Tak bayar juga. Tak usah bayar. Akhirnya pakak pergi tengok pegawai tu nak pergi lelong tanah tu. Keluar notis nak lelong. Pergi tengok-tengok tanah duduk mana? Dalam tengah laut tu. Dia makan dia ombak tiap tahun ni duduk dalam laut. Jadi pegawai ni kata kami nak lelong tanah Pak Cik ni. Boleh lelong yang ombak tu sekali. Gerai molek. Tanah tak ada. Kita boleh sebut ni telefon hamba, ni baju hamba, ni peng hamba, ni kereta hamba. Boleh royak je. Hakikat sebenar kalau Allah nak rosak lagi. Tak usah duk kata bersama rumah ni rumah hamba. Mari na'udzubillah terbakar habis-habis. Mari banjir ke, mari tanah runtuh ke. Hakikat sebenar manusia tak apa. Bahkan nyawa mu pun duduk tangan aku, kata Allah. Jadi hakikat ni kita kena ingat supaya kita tidak sombong. Tidak seru lebih pada orang lain. Reta-reta ni dia berguna bila dia duit ni bila kita guna baru berharga. Duit ni kalau kita duk simpan di rumah kita, pakai buruk je. Pakai kertas je. Bila kita guna, beli, baru berharga duit tu. Duit 1,000, 2,000, buah batas di rumah. Ada harga ke? Tak ada harga. Dia berharga bila? Bila kita guna. Bila kita boleh guna, sebagaimana juga kita boleh makan, sedapnya orang makan ni. Sedap tu kalau boleh makan. Kalau tak boleh makan, tak ada sedap. Jadi hakikat sebenar Allah kata, bila berlaku kiamat, orang yang mulia atas dunia, disanjung macam-macam, na'udzubillah, jatuh hina dina. Orang yang hina atas dunia, orang mau tengok tak ada gapo, tak kenal pun gapo, tiba-tiba Allah angkat darjat dia. Manusia ni ada 4 jenis. Ada 4 golongan manusia. Ma'rufun fid dunya wa ma'rufun fis sama'. Golongan pertama, manusia soho terkenal dunia, di bumi, dan terkenal juga di langit. Ni sebab baik manusia. Dunia kenal. Sebut nama Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'ad ini. Dunia kenal dia. Dan di akhirat pun, di langit pun malaikat kenal dia. Ni hak bagus. Hak nombor 2, majhulun fid dunya, ma'rufun fis sama'. Dunia orang tak kenal dia. Sebut nama dia. Orang tak kenal. Dia kapal tu lah. Saya tak kenal. Tanya Tok Ngulu tak kenal. Tok Imeh tak kenal. Tak kenal, tak sahu. Maksudnya tak ada gapo. Tapi di langit, Masya Allah. Semua malaikat kenal dia ni. Hebat di sisi Allah Ta'ala. Macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni manusia di langit. Nabi kata Uwais ni manusia di langit. Bukan orang bumi. Bumi orang tak kenal dia. Siapa Nabi pesan pada Umar Al-Khattab. Nabi pesan pada Ali, menantu dia. Ya Umar, ya Ali. Mu kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mu minta tolong. Mu mintalah tolong dia doa kepada Allah Ta'ala untuk mu. Minta dia tolong doa untuk mu. Pada Umar tu ahli syurga dah. Ali tu ahli syurga dah. Tapi Nabi pesan lagi.
Setara tu hebat Umar, setara tu hebat Sayyidina Ali. Tapi pasal lagi, mung kalau jumpa dengan Uwais ni, mung suruh dia tolong doa pada Allah Ta'ala untuk mung. Ya. Umar tanya, nak kenal ke mana ya Rasulullah? Nabi kata dia ni orang Yaman. Mung kalau nak kenal dia, bila mung tengok tapak tangan dia, ada tanda putih sikit tangan dia ni. Ya. Dia ni bekas kena penyakit sopok, dia ada tinggal. Allah Ta'ala cabut hilang penyakit dia, kecuali setepak je. Ada lagi tanda tapak tangan dia. Ya. Uwais ni bukan sahabat Nabi. Dia hidup zaman dengan Nabi. Dia pergi Madinah nak jumpa Nabi. Ya. Dia ni orang terlalu cinta pada Nabi. Saya sangat ke Nabi. Bila Nabi dia dengar Nabi patah gigi tu, ya, kena batu, dia buat gitu. Orang tanya pasal apa, dia kata aku nak rasa macam mana sakitnya Nabi SAW. Ya. Waktu dia nak pergi Mekah, mak dia nak pergi haji, dia gendong mak dia lupa. Dia gendong atas belakang dia tawaf. Ni Uwais ni. Ya. Akhirnya Nabi Umar ni dia cari, tiap-tiap tahun cari. Nampak orang Yaman tanya, "Mu daripada Yaman ke?" Dia kata, "Ha." Ya, daripada kabilah mana? Ya, mu kabilah Qurnik. Dia kata, "Tak." Kabilah Nuh. Umar pergi cari-cari, siapa jumpa. Ya. Umar jumpa dia, Umar tanya masalah dengan dia, Umar tengok tapak tangan dia. Uwais Al-Qarni ke? Uwais ke nama dia? Dia kata, "Aku Abdullah." Ya, nama ku Abdullah. Kata Umar, semua orang Abdullah. Abdullah ni hamba Allah. Semua kita hamba Allah. Ya, Umar kata, "Mu ni Uwais Al-Qarni." Sebab nampak tanda dia. Ya. Tolonglah doa pada Allah Ta'ala. Sebab Nabi pesan kat aku, kalau jumpa mu ni, Nabi suruh mu tolong doa kat aku. Siapa setara tu nah. Ya. Sayyidina Ali pun gitu juga. Ya, dia kata, "Boleh aku doa dengan satu syarat, mu jangan cerita siapa-siapa tentang tubuh aku ni. Ya, kalau mu sanggup sembunyi, jangan tak cerita, aku akan doa pada Allah Ta'ala." Akhir Umar janji dengan dia, "Tak apa, aku janji aku tak akan cerita." Ya, lalu dia pun doa pada Allah Ta'ala, lepas tu hilang, pergi lari. Ya. Tak sahu atas dunia, tapi di langit, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, ma'rufun fid dunia, majhulun fis sama. Ya. Orang ni ramai orang. Sahu dunia. Dunia ni sahu. Orang kenal, orang tu, orang ni. Gimana pun orang duk akak dia, gimana pun orang duk tunjuk jari ke dia, gimana pun orang duk sanjung dia. Dunia. Tapi langit seorang malaikat pun tak kenal. Ya, malaikat tanya siapa dia? Dia kapal hamba. Tak kenal, kata malaikat. Nama gini, gelar gini, pakak gini. Kata malaikat tak kenal. Kita tak tahu kan malaikat tak kenal. Malaysia kenal benar, dia ni sahu benar. Kelantan sok kira. Ya, Malaysia pun orang kenal dia. Kata malaikat tak percaya. Ya, malaikat tak kenal dia. Malaikat tanya malaikat tu, malaikat tak kenal. Tak sahu nama di langit. Tak sahu langsung nama dia. Bombing tak mudah lah. Ya. Jadi yang keempat, na'udzubillah, majhulun fid dunia, majhulun fis sama. Dunia orang tak kenal, langit malaikat tak kenal. Ni seburuk-buruk manusia, sehina-hina manusia. Ya. Jadi tak apalah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kiamat-kiamat ni ialah hari Allah muliakan manusia, Allah hina manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa kuntum azwajan salas. Munghi manusia bila baku di hari akhirat esok, Allah Ta'ala akan pecahkan mu ni, pecah 3 kumpulan. Ya, bangun daripada mahsyar, kita dipecah oleh Allah 3 kumpulan. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan kanan. Kumpulan duduk sebelah kanan. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya, alangkah bahagianya, alangkah sukanya dia. Golongan yang kanan, kata Allah Ta'ala. Ya. Wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Yang kedua kata Allah, kumpulan duduk belah kiri. Ya, kumpulan belah kiri, alangkah hinanya dia, alangkah celakanya dia, alangkah ruginya dia. Ya, hak belah kiri. 2. Pasal lagi mari mana? Ya. Yang ketiga iaitu golongan yang disebut al-muqarrabun. Al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Siapa dia golongan al-muqarrabun? As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Ya. Al-muqarrabun ni orang dekat dengan Tuhan. Pak kita, tuan-tuan, ramai-ramai mari maya pagi ni subuh. Ya. Ada dia ni orang Tok Ngulu ni. Kita royak, dia ni orang Tok Ngulu ni. Mana apa dia? Orang Pak dengan Tok Ngulu.
Pada mau tak dapat kau. Kau kena gitu je. Ya, kau kenal lah Tok Ngulu, tapi Tok Ngulu pun tak kena hamba ni. Dia awak tak kena, takut tak kena sungguh, tak tahu. Ya, kadang-kadang awak tak kena, dia kena, tapi kita awak tak kena. Ya, tapi dia ni kena, dia ni Tok Ngulu kena benar. Ya, ada orang rapat. Ya, oh ni kerabat raja ni. Orang ni orang dekat dengan raja ni. Orang ni orang dekat dengan Tok Naibang ni. Macam-macam kita bergelar manusia. Allah pun gitu juga. Allah kata ada orang dekat dengan Allah SWT. Siapa yang dekat dengan Allah ni? Kita duk fikir mungkin Nabi-Nabi. Kalau Nabi-Nabi tak ada peluang lah kita. Mungkin kita tidak Nabi. Kita kata kalau tidak Nabi gak Rasul-Rasul. Oh lagi tak ada peluang kita. Mungkin kita Rasul pun tak. Ya. Kita kata kalau Nabi tidak Nabi, sah dah kita tak dapat dah. Nak dekat dengan Tuhan. Kita pun nak dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita walaupun kita duduk di Kelantan, duduk di Kebakian ni je. Tak jumpa Nabi, tak hidup zaman dengan Nabi, tak tengok muka Nabi ni. Ya. Kalau Allah kata orang yang dekat dengan aku ni ialah Rasul-Rasul, lepas peluang kita. Kalau Allah kata orang dekat dengan aku ni ialah Nabi-Nabi, tak dapat juga kita. Kalau Allah kata orang dekat dengan aku ni para siddiqin, pun tak dapat juga kita. Kalau Allah kata orang dekat dengan aku ni ialah orang yang golongan syuhada, orang mati syahid, tak dapat juga kita. Ya. Tak ada peluang kalau kita ni nak dekat dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang minta maaf lah. Ambul kebetulan sehari dua ni taklif jadi menteri. Ya. Jadi orang mari, macam-macam manusia mari. Orang mari jumpa. Ya. Oh dia kata ambul nak jumpa benar ustaz tu. Aku mana nak ejah? Boleh tolong ejah kau nak jumpa dengan dia. Minta tolong orang lain tolong ejah. Padahal dia mari jumpa pun dia kata ambul tak kenal dia membawa ambul. Ya, tolong kenal. Ya, ada orang duduk jauh-jauh tengok. Ada orang mari rapat dekat. Ada orang nak benar dekat tapi tak berani. Macam-macam lah manusia ni. Pun kita semua juga sama je. Ya. Allah Ta'ala pun gitu. Allah sukanya kalau dia mau jadi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Pasal apa dekat dengan Tuhan. Ya. Ataupun para syuhada, orang mati syahid. Begitu juga. Dah Allah kata dah. Al-Muqarrabun ni. Orang dekat dengan aku ni. Semua orang ada peluang belakang. Ya. Semua ada peluang. Tak semesti Nabi, tak semesti Rasul, tak semesti para syuhada, tak semesti. Cuma sekara je. Membuat hak ni, mau dekat dengan aku di akhirat. Ya, termasuk golongan yang dekat dengan Allah. Gapo dia? As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba buat maulid. Berebut buat benda kebaikan. Ya, berebut. Mendahului dalam perkara kebaikan. Berlomba-lomba buat baik. Kita masuk masjid hari ni. Masuk masjid. Nak membayar. Tak. Ya. Ada orang berebut dapat sah pertama lalu. Masuk-masuk duduk sah pertama lalu. Ya. Pasal apa? Sebab dia tahu sah pertama ni tak serupa sah kedua ni. Jauh langit bumi sah kedua dengan sah pertama ni. Siapa Nabi kata, kalau mu tahu gapo yang ada pada sah pertama, mu akan berebut untuk dapat sah pertama. Sebab tu kalau orang beri peluang kita sah pertama, jangan tolak. Ada 2-3 perkara dalam hidup ni, kalau orang beri peluang, jangan tolak. Ya, Nabi kata kalau orang minyak wangi, jangan tolak. Ya, orang beri minyak wangi, jangan tolak. Ya, orang beri peluang kita untuk duduk sah pertama, jangan tolak. Ya, jangan tolak. Ya, tapi kalau orang beri benda lain, kita nak tolak. Kadang-kadang Aisyah ni ada seorang makcik. Ya, dia bagi jumpa Aisyah, dia beri hadiah ke Aisyah. Makcik ni orang susah. Orang miskin. Aisyah ni Allah berhati nak terima. Muka Aisyah kenal makcik ni orang susah. Dia susah tapi nak wui juga. Ambillah Aisyah, ambillah. Aisyah kata Allah, makcik terima kasih banyaklah. Apa kita kalau kita kat rumah hamba ada dah. Tak apalah makcik makanlah makcik. Ya, muka kita siap, kita kenal dia orang susah. Dia kata Aisyah, ambillah Aisyah dia. Ya. Sungguh-sungguh Aisyah. Tapi Aisyah ni tak apa hati nak ambil sebab makcik ni orang susah. Nabi kata Aisyah, kalau rui satu-satu benda, kamu ambil lah, jangan tolak. Ambil lah. Kalau musia ke dia, membalas lebih molek daripada hak dia rui. Ya, balas tu lebih molek hak daripada rui. Tak? Kita nak tolong dia, kita rui lebih baik daripada hak orang dia rui kita. Ya, tapi jangan tolak. Antara, pasal apa? Orang sah pertama dapat salam daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan duduk sah pertama dapat salam daripada Allah. Sah kedua tak dapat. As-sabiqun ni berebut. Kalau kaca derma, dia dulu pada orang lain. Kalau gotong royong, dia sapa dulu pada orang lain. Kalau buat baik, dia sapa dulu pada orang lain. Kalau maya sunat, dia dulu pada orang lain. Ya, ni orang dulu semua. Berlomba semua.
Orang ni kata Allah, dekat dengan aku di akhirat esok. Sama ada orang ni zaman Nabi, kau zaman sahabat, kau zaman kita lah ni pun, semua boleh. Dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, agar mana? Kita buat baik dulu pada orang lain. Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri, mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu min ujurihim syai'a. Allahu Rabbi. Nabi kata, siapa-siapa yang buat baik, ya, menyeru kepada benda baik, maka dia dapat pahala atas seruan baik dia tu. Apa kita panggil mudah payah, kita panggil Tok Bilal. Dalam masjid ramai-ramai ni, siapa yang paling tinggi kedudukan dia? Amba hari tu, dulu-dulu lah, sebelum jumpa hadis ni, amba kata yang paling tinggi Tok Imeh. Tak? Tok Imeh. Ya. Seorang ustaz dia mengajar, dia kata, tuan-tuan semua, agak-agak tuan-tuan siapa yang paling mulia dalam masjid ni? Makmum jawab, untuk imam. Sebab dia jadi imam maya. Orang maya belakang dia bukan buat maksiat, ajak orang taat perintah Allah. Ya. Kata Tok Bilal, merasa tak betul juga ustaz. Tok Bilal lagi penting. Kalau Tok Bilal tak baik, Tok Imam tak mari. Tok Imam tak mari, makmum tak mari, Tok Bilal lagi penting. Ya. Tok Siak duk geliat, kata Tok Siak. Amba rasa tak betul juga ustaz. Kalau Tok Siak tak mari buka pintu masjid, Tok Bilal tak boleh masuk. Duk musing luar. Jadi ustaz tu tanya mula, jadi hak mana sebenar hak penting ni? Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Siak? Jawab saya memang, amba rasa hak paling penting sekali masjid ni, hak buat masjid ni. Kalau masjid tak ada, Tok Siak tak boleh buka masjid. Tak? Ya. Nak tunjuk bahawa sebenarnya kita ni saling berkait. Cuma dalam hadis Nabi kata, yang paling sohor kamu di akhirat esok ialah Tok Bilal. Tok Bilal ni daripada masyar, Allah Ta'ala tinggi ke tekuk dia. Dalam hadis. Tinggi tekuk dia. Kita kata, oh dia mau panjang tekuk esok akhirat. Bukan dia bayar panjang tekuk apa zirapah tu. Tak. Allah Ta'ala tinggi darjah dia daripada masyar, hingga daripada masyar tu orang nampak, oh ni Tok Bilal, ni Bilal. Pasal apa Tok Bilal? Kenapa tidak Tok Imam? Tok Bilal. Nabi kata, siapa-siapa yang menyeru kepada benda molek, dia boleh pahala. Bilal ni dia boleh pahala dah. Dia tahu tak? Semua kita maya pagi ni, semua pahala kita ni diberi oleh Allah pada Tok Bilal. Pahala kita tak kurang, bukan dia ambil pahala kita, dah. Kalau ambil pahala kita jadi Tok Bilal belakang berebut. Tak. Bukan ambil pahala kita, tak. Sebanyak mana kita boleh, sebanyak tu Allah Ta'ala wi ke Tok Bilal. Ya. Enggak kita berapa ramah. Kalau Masjid Haram, berapa ramah. Tok Bilal ban ni kat pakai berdua mari. Tok terbayarkan, semua pahala orang mayat tu, banyak mana orang tu boleh, sebanyak tu Allah Ta'ala wi ke Tok Bilal. Ya. Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Dan sebanyak pahala orang yang mengikut dia. Orang ikut dia kau banyak. Ya, maka la yang kusumin ujuri, tidak kurang pahala kita, kata Nabi. Bukan ambil pahala orang lain, tapi sebanyak mana orang tu dapat, macam kita beri makan orang buka puasa. Nabi kata, siapa-siapa yang beri makan orang buka puasa, maka sebanyak mana orang tu boleh pahala, sebanyak itulah Allah Ta'ala wi ke orang beri makan tu. Kita wi. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, orang berebut depan mata hamba, berapa kali tengok baloh dalam Masjid Haram, baloh dalam Masjid Nabi. Baloh lagu mana? Dia ni dah ada, dia buat dah. Sof pertama, sof kedua, sof tiga, 4, 5. 5 baris ni syarikat A. Ya. Pok cik ni. Ya. Daripada 1 bulan Ramadan sampai 5 bulan Ramadan ni, 1 hingga 5 hari ni, dia punya. Sof pertama, 2, 3, 4, 5. 5 baris ni, hak dia. Tak boleh orang lain ambil. Ni berebut ni. Beribu orang nak minta. Dia kata, bagi. 2 soh sorang. Berebut ni. Ada orang mari. Dia kata, giliran aku hari ni. Dah aku. Bertekar kan nak makan orang buka puasa. Adik kakak orang biasa pergi Mekah Madinah. Ya. So pelik. Amo masuk masjid. Dekat bahasa kita masuk. Saya nunggu. Siapa mau kopi tu berebut dah. Orang ni pegang tangan kita. Heret. Suruh pergi buka pak dia.
Orang ni pegang tangan kita, pakai doa ke? Ya, kadang-kadang luar masjid duk tunggu dah, budak-budak kerja dia. Tunggu siapa nak mari. Dapat kita mari pergi masjid jogi, pegang tangan. Ya ke juga suruh duduk sini. Duduk pak dia. Pak dia cadang tu. Ya, berebut kadang-kadang. Hak ni tarik belah kiri, hak ni tarik belah kanan. Bersungguh. Kita pergi tengok bukan ada gapo pun, kemua 5 butir. Air zam dah sikit. Kalau tengok tarik tu sepatut ayah panggil seekor. Tak. Ya, cara tarik tu. Tak. Ya. Nak sebutnya dia suka berebut nak baik. Berebut orang ni pakat nak wia, pakat nak wi. Kita Malaysia ada pakat jual. Ya, pakat nego. Ya, jual tak salah. Ya, tak salah jual tu. Tapi nak sebutnya ya, dia tak ada nego. Amor satu hari tu kebetulan nak pergi daripada Mekah ke daripada Madinah lagi Mekah. Tak tahu mana lah kita mungkin silap teknik sikit. Tukar hak nguruh ni tak sedia makan. Ya, padahal waktu buka tengah jalan. Ya, tolak Madinah lepas asar. Pukul 3 petang, 3-4 petang. Memang buka tengah jalan, pukul 5 Najjar baru sampai Mekah. Terlupa. Tak ingat nak cari makan. Makan untuk buka jemaah satu bah ni. 45 orang ni. Ya. Dekat nak naik lolo dah. Allah, dia kata ustaz, tak ingat ustaz Allah. Tak ingat sudah. Tak ingat apa dia? Tak ingat nak cari makan buka. Banyak orang ada tak ingat, tak apalah. Pergi singgah mana-mana arena kita beli. Gitu. Tubik-tubik bir ali tu baru tubik bah. Tahir. Tahir pergi tepi. Ya, dia pun naik atas bah. Arak. Berapa orang semua? Dia kata 45. Sekejap. 45 buku makanan dia. Sorang. Makanan untuk pakai buku puasa. Ya. Baru tolak baru 10 minit tu siapa. Allah mari dah rezeki. Ya, Ramadan memang murah rezeki. Hak conek saja 4 pukul 2 pagi tak berhenti lagi. Ya. Hak bagai conek sampai subuh tak mayar. Ya. Jadi nak sebutnya Allah Taala bila berlaku, kita ni beginilah, ya, kita tak sepanjang. Nak sebutnya bila kita hidup, kalau Allah kata mung kalau nak masuk syurga, mung kena buat gini-gini, agak-agak kita nak buat dah. Mesti kita nak buat. Kalau mu tak say masuk neraka, Allah tidak akan sentuh tubuhmu dengan api neraka. Kalau mu buat gini-gini, memang kita tahu dah kita akan mati, mesti kita nak buat. Ya. Sepatutnya memang patut kita buat dan memang kita nak buat. Ya, contoh. Nabi kata siapa-siapa lepas mai zuhur, dia mai sunat 4 rakaat. Lepas mai zuhur. Ataupun dia mai 4 rakaat sebelum asar, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat. Ni hadis sahih ni. Agak-agak boleh buat dah kayak ni. Ya. Sepatut memang kena buat lah. Moga kita takut sangat neraka Allah. Ya. Setuh api ni, kena tapak kaki, gelgok dah kepala otak ni. Ya, na'udzubillah. Panahnya neraka. Ya. Nabi kata kalau mu tubuh tak sewi Allah sentuh tu api neraka, mai sunat 4 rakaat lepas zuhur. Cuba kita buat. Payah. Bunyi mudah. Sekali semangat buatlah. Moga faham hari ni, buatlah hari ni. Moga baru dengar ni. Ya, tak? Tengah semangat ni, buat. Ya, tengah semangat lepas asar mai sunat lagi. Tak? tengah semangat ni. Ya. Tapi hak payahnya gapo dia? Nak istiqamah, nak kekal. Ya. Amuh dirilah. Bukan mudah nak mayat 4 rakaat lepas zuhur. 2 rakaat boleh. 2 rakaat boleh kita buat biasa buat 2 rakaat. Tapi Nabi kata 4 rakaat. 4 rakaat ni mudah je. Dan balasan dia tubuh tidak disentuh api neraka di akhirat. Allahu Rabbi. Ya, nak buat. Ustaz nak buat. Ya, semangat. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Dia Allah Rabbi. Ibadah negeri ni bila kita boleh buat goni sebab kita buat goni. Ya. Bila kita mudah tahajud, ada benda hak kita buat, Allah Taala gerak kita untuk mudah bangun tahajud. Boleh jadi kita baca sebelum tidur, kita baca kursi ke, sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Allah Taala kita buat gini, hasil gini.
Kita buat gini, hasil dia gini. Kalau kita payah tahajud, cuba tengok gapo kita tak buat. Orang lain buat, orang yang tak tinggal tahajud, tanya dia, dia mau beramal gapo siapa tak boleh tinggal siapa tahajud ni tiap-tiap malam buat. Mesti ada benda lain. Hak dia buat, Allah mudahkan kau tu. Dia gitu je. Bapa rumah dia memang gelap, tak ada api. Kita tahu dah, tak bayar bil. Dia kena potong TMB tu. Ya, rumah dia gelap tu rumah lain cerah. Ingat kau lain potong, dah orang lain bayar bil, dia mau tak bayar. Bila tak bayar bil, kena potong. Gitu juga amal kita. Bila kita buat sokara, Allah mudahkan sokara. Ya. Bila kita mudah sedekah ke orang, Allah mudahkan rezeki kita. Hak ni tertuduh. Ya. Kalau kita tengok orang susah, minta maaf lah. Orang miskin susah sangat. Cuba tanya dia, sedekah banyak mana? Dia sedekah ni pun kita ngaitkan juga. Amor ni suka juga pergi ke laut. Ya. Kalau kita berupaya ambil sutung, kita potong sejuring besar-besar keriking ni. Ya. Atau besar-besar jari ni, kita potong panjang gitu, kita sakut. Ngai laut ni senang. Waktu turun tu boleh ikan lalu. Ya. Tak nunggu tu menung 3 jam, tak ada. Ya. Laut ni waktu turun, boleh lalu dah. Turun tak dah rapat bawah lagi dah kalau pak ada ikan tu. Tapi kita tahu dah, kalau kita berupaya sutum sampai jari ni, kita boleh pergi ikan apa? Ikan risi, ikan kembung. Ya, kalau ada tempat-tempat ikan kapu. Hak tu, boleh tak ikan tenggiri? Tak boleh. Sah tak boleh ikan tenggiri. Nak boleh ikan tenggiri, kita kena berupaya ikan kembung seekor tu. Hak 25 riyal tu. Ya. Boleh ikan kembung seekor tu, baru hak naik-naik tu, saku ekor kat ekor dia lepas. Ikan tu. Baru boleh tenggiri. Ya, kalau buh pas sotong tak boleh tenggiri. Buh isi ikan tak boleh ikan tenggiri. Nak boleh ikan tenggiri ni kena ikan hidup. Ikan hidup seekor-seekor ikan kembung tu. Baru boleh ikan tenggiri. Saku upai tenggiri baru boleh ikan pauh. Ya. Kalau kita ada orang kadang-kadang susah. Ya, cuba tanya dia, minta maaf lah. Dia sedekah ke tak? Dia derma ke tak? Orang yang berkira dengan Allah berkira dengan dia. Ya. Tuan-tuan sebut nama berapa orang yang kita dah pala di Malaysia ni. Amba kenal 2-3-4 orang. Orang yang so kaya, terkenal kaya dia. Ya, tapi hebat dia ni. Derma dia hebat. Sedekah dia hebat. Ni bagai kosmetik 4-5, 2-3 syarikat besar-besar ni. Ya, kok lah. Antaranya belakang dia ditaja 7-8 tahfiz. Dia bayar gaji tiap-tiap bulan tahfiz. Kita tak tahu. Baru ni ada seorang artis mati, meninggal dunia. Lepas dia meninggal dunia, baru tahu rupanya artis ni tanggung 3 ma'at tahfiz. Ya. Tapi artis ni bukan artis yang mengarut-ngarut tu. Artis juruh lah, tapi artis lah. Tapi upon dia ni, tak sekolah langsung. Kita duk tengok ke tubuh zahir dia tu. Tak sekolah langsung. Dia duk tanggung tahfiz 2-3 tahfiz dia tanggung gaji. Cikgu-cikgu dia makan budak-budak. Memang gitu. Ya. Jadi Allah Ta'ala buat satu amalan tu memang ada sebab gitu. Sebab tu ringkaskan cerita. Bahawa bila Allah Ta'ala suruh kita buat. Hak kita boleh buat, kita buat. Supaya kita bangun tahajud. Nak bangun tahajud. Kita bangun dah tengah malam, nak pergi kecing. Dah. Ya, bangun dah. Ya, lepas kita kecing, buka air pahit. Pahit pun kita guna dah. Tak apa salahnya kita ambil air lalu. Ya, masuk bila air, masuk dah. Yang malahnya nak main tahajud dah. Ya, padahal masuk bila air, masuk dah. Pahit buka dah. Tinggal basuh tangan, ambil air 2 rakaat. Selesai lah. Kecuali kena mandi wajib pula. Sejuk-sejuk ustaz. Kata wajib sama-sama. Tua-tua tak ada wajib mana dah. Dia orang ni pun kereta juga. Kereta baru beli. Basuh sama. Tak kereta baru. Tubi bandar Kota Baru. Balik basuh dah. Kereta baru. Ya, kejap-kejap basuh. Jalan mata pusing. Ya, balik basuh dah. Kereta baru. Kalau kereta tua-tua ni, Allah, 5 bulan tak basuh-basuh. Orang pun gitu juga. Orang muda-muda ni kejap-kejap mandi. Mandi sama. Ya, pakai kereta muda tak? Ya, kalau kereta tua ni kat Allah. Gitu. Tapi tak apalah nak sebutnya bahawa hidup atas muka bumi ada benda kita buat. Ya, kesimpulannya, buatlah sokara yang pahala dia tu tak mati dengan mati kita. Ada amalan kita tak buat, tak ada pahala, pemayah. Kita mati tak ada pahala pemayah. Muka siapa nak pemayah, muka kita mati dah. Ya.
Berzikir, baca Quran, kita mati. Tak ada pahala berzikir, engkau kita mati dah. Ya, tapi ada tak pahala, walaupun kita mati, pahala tak mati. Tak berhenti. Pahala dah berjalan. So, macam orang tu tak mati. Ya. Ni Quran, tu baca Quran ni. Quran ni asalnya bukan tulisan. Quran ni Jibril baca. Jibril baca ke Nabi, Nabi baca para sahabat. Bukan waktu orang selah kertas dak. Baca. Ya. Jadi, lepas tu sahabat tulis. Asalnya ada baris ke tak ada? Tak ada baris. Asal tak ada baris. Siapa yang buh baris ni? Yang buh baris ni seorang pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni kita baca sejarah dia macam-macam cerita dia. Cerita orang politik ni kalau kita tanya musuh dia, jahat benar dia ni. Tanya musuh memang jahat sungguh. Musuh takkan musuh nak puji. Hajjaj ni terkenal banyak sejarah dia. Di antara sumbangan besar dia pada dunia Islam, dia diarahkan buh baris Al-Quran. Buh baris. Hingga seluruh dunia baca Quran semua ada baris belakang dah. Agak-agak banyak mana pahala dia. Ya, ni orang tanya orang wakaf masjid ni. Ya, boleh jadi mati lama dah. Hak wakaf tanah, hak wakaf kipah, hak wakaf dinding. Ya, dia mati dah. Pahala dia macam tak mati. Kita kena buat tu. Boleh dah buat? Boleh. Semua orang boleh. Tanya pun. Tanya diri ya. Baru ni ada seorang mak cik umur 75 tahun. Duk tanya musaking. Kamu tanya, cik, buat apa? Tanya diri lah. Ustaz musim ni. Orang diri belakang. Musaking kau? Musaking lah. Kamu tanya, padai makan kau pak cik? Umur 75 baru nak tanya. Dia kata, Ustaz, kalau nak makan buah duri, potok dah dah. Tapi kalau nak makan pahala, serupa dah lagi. Kalau nak makan buah, tak ada dah umur 75 baru nak tanya ni. Okay. Tapi kalau nak makan pahala, dah lagi. Maknanya dia bukan fikir buah, dia tanya. Lepas tanya tu berapa puluh tahun, pokok tu hidup, orang makan, orang jual, tumpah makan semua, boleh pahala belakang. Jadi kita buat gapo-gapo pun, kita kena tinggal. Orang ada duit banyak, dia buat masjid. Kita tak ada duit, kita tanya pohon kayu. Tanya deria, tanya pohon lasak, tanya anak cucu makan. Tumpah makan boleh pahala lagi kita. Buruh hinggap boleh pahala lagi. Ataupun ada, minta maaf lah, ada orang yang nak guna tanah kita sikit, nak buat jalan raya. Mau tahu di Kebakiran ni, dia lot lama hari tu, dia tak ada reza jalan. Tak ada reza jalan. Menyebabkan jalan tu kat mosing kono kecil jalan. Dia pasal apa? Orang pakat bui sedepa, dua depa seorang. Orang ni bui sedepa, orang ni bui dua depa. Akhir buat jalan. Banyak mana pahala dia, selagi mana orang guna jalan tu. Ya. Satu hari, rumah hamba ni kebetulan beli tanah buat pagar. Ada sebatas tiang telefon ni duduk dalam pagar tepi penjuru. Dia duduk pagar. Satu hari tu riuh depan rumah. Hamba tebik-tebik tanya. Rupa tengok pegawai telekom mari. Ya, pegawai telekom. Pekerja dia kata, gapo nak buat gapo ya? Dia kata ni tiang telefon ni duduk dalam pagar tanah ustaz ni. Jadi kami duduk bincang-bincang nak alih tak luar pagar lah. Menggoda pagar. Nak alih tak luar. Hamba kata, buat apa nak alih? Biasa tu. Dia kata, takut ganggu. Dia kata, tak ngusik. Hamba kata. Ya, tak ngusik apa. Ya, lepas tu tak boleh berbaja. Tak kena sirai air. Biar duduk situ. Ya. Hamba kata, kalau alih luar, rugi hamba je. Rugi pahala. Duduk situ pahala boleh semua. Setiap minit boleh pahala. Ya, bukan semua tanah ada tiang elektrik. Bukan semua tanah ada tiang telefon. Ya. Kata, tak apa Ustaz, tak apa, biar. Kecuali dia ngusik, kalau ngusik sama telefon, alih. Jadi, kadang-kadang orang nak minta sikit tanah kita nak jalan, lah. Ya. Pasal apa? Allah, kalau kita tahu, kita semua tanah kita buat jalan. Ya. Jadi, pasal apa? Pahala tak putus-putus. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah Taala atas ibadah kita, dan Allah ampun dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Sikit sebanyak pagi ni. Ya'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍa'na ya arhamar rahimin. Allahumma ta'awwab bil khair wa babil barakah. Wassalamu fid din wad dunya wal akhirah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وشكرنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.